Inilah masanya untuk kita bersama-sama sekali lagi untuk mengadakan satu kelas e-business learning di bawah satu topik yang luar biasa pada malam ini. Iaitu topiknya adalah boostkan anda, menaikkan lagi bisnes anda dengan FBAds ataupun iklan Facebook anda. Jadinya inilah antara siri-siri ataupun kelas yang kita buat secara online untuk membantu anda menajamai ilmu anda tentang pemasaran online. Pada hari ini kita ada 2 orang sifu, jadi sekejap lagi kita akan berkenalan dengan sifu-sifu kita. Jadi sebelum kita pergi kepada untuk pengenalan kepada sifu, saya ingin berkongsi saya punya skrin. Jadinya untuk Encik Rizwan, bolehkah izinkan saya untuk share saya punya skrin? Sila. Sila ya? Alright, good. Okay, let me see mana saya punya skrin. Okay, terima kasih Encik Rizwan. Okay, anda sebenarnya kami anggap adalah sebagai superheroes. Pada tahun ini, pada tahun 2000, kita ada program di mana mempunyai satu kontes, The Amazing Superheroes. The Amazing Superheroes, kita menampilkan kempen yang membolehkan anda peluang mendapat RM100,000. Jadi dalam masa yang sama kita memperkenalkan produk-produk yang kita kongsikan sebagai killer products. Antaranya adalah Life Enzyme Advanced Formula, Little Wonder, BeFit, Royal Jelly dan sebagainya. Dan juga selain daripada produk, anda adalah merupakan all superheroes yang kita harap dan kita impikan dan kita mahu pupukkan anda untuk menuju satu kejayaan. Jadi di sini saya ingin berkongsi dengan anda untuk memperkenalkan kembali, untuk berkongsi sedikit tentang satu logo yang kita akan tulis CAN, C-A-N. Dan selalunya kita akan selitkan perkataan yes we can. Jadi mungkin anda ada di antara anda yang tahu apa maksud can dan mungkin ada yang baru yang tidak tahu apa itu can. Jadi di sini saya ingin mengambil masa sedikit sahaja untuk berkongsi dengan anda apa itu can. Can ini adalah satu sistem pembelajaran yang membantu anda, mendukung anda secara progresif untuk melihat pencapaian anda dari anda mula-mula masuk sehinggakan anda menjadi hero. Jadinya di dalam CNI, apa yang dikatakan hero definitely adalah bila anda sudah mencapai Crown Diamond Agency Manager. Ya, bukannya sesuatu yang mustahil kerana kita sentiasa membantu antara satu sama lain, sebab itu kita selalu cakap yes we can. So jadi apa itu can? Ianya adalah singkatan kepada perkataan CNI, Achievers Networking System. Jadinya anda sebagai orang yang untuk mencapai kejayaan di dalam CNI. Pada kami, semua orang yang masuk sebagai usahawan CNI, sebagai ahli CNI, boleh kan untuk mencapai apa yang anda impikan. Ya, di dalam CNI kita membantu antara satu sama lain, menyokong antara satu sama lain. Jadi sistem pembelajaran CNI, kita melihat anda sebagai pembelajaran dalam siri bagaimana anda, orang kata tu, stage yang berbeza. Okay? Dalam stage yang berbeza, contohnya apabila anda baru masuk, kita panggil the introduction stage, ya, di mana langkah yang pertama adalah untuk siri perkenalan. Kemudian adalah untuk persediaan, maknanya tahap persediaan. Ya, di sini, untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk, untuk mengetahui lebih lanjut tentang selok-belok perniagaan, kita panggil the fundamentals, yang anda tahu tentang asas tentang bisnes dan produk CNI. Kemudian, ada dalam orang kata tu stage, di mana tahap activation. Di sini anda sudah menjadi seorang leader, iaitu apabila anda sudah diangkatkan sebagai agency manager, inilah satu tahap yang dinamakan activation stage. Okay, seterusnya, kita akan kepada growth stage ataupun elevation stage, di mana pertumbuhan, perkembangan network. Di sini apabila anda sudah meningkat menjadi Pearl Agency Manager hingga ke Emerald Agency Manager. Seterusnya, di dalam yang terakhir di antara orang kata tu
antara diamond hingga crown diamond, di mana anda difokuskan sebagai role model. Okey. Dalam sistem C9 pembelajaran, kita akan lihat kepada 3 perkara di sini. Di mana satu adalah fundamentals. Jadinya fundamentals terbuka kepada semua orang. Maknanya semua orang, maknanya semua usahawan C9. Daripada baru masuk sehinggalah sudah menjadi pangkat teratas. Ini di mana fundamentals. Pada hari ini dalam kategori fundamentals. Maknanya open kepada semua orang. Kedua pula adalah untuk AM ke atas. Jadinya ada training-training hanya difokuskan kepada apabila orang itu sudah bergelar pemimpin. Agency manager adalah apabila anda sudah orang kata tu mempunyai satu tim, ya, iaitu dipanggil agency manager. You manage your agency. Okay? Dan seterusnya adalah di peringkat yang ketiga di mana pada top leaders, achievers punya itu. Jadinya ada 3 kategori yang berbeza dalam training. Jadi hari ini adalah training, ini ada dikatakan progressive learning plan untuk kita. Hari ini adalah di bawah progressive fundamentals. Fundamentals termasuklah kita belajar tentang seluk-beluk perniagaan, seluk-beluk produk. So hari ini kita adalah untuk mempelajari seluk-beluk bagaimana kita berkongsi tentang online marketing. Maknanya perniagaan secara online. Jadi hari ini sifu kita, ya, sifu kita ada 2 orang. Tapi sebelum saya menjemput mereka berdua, pastikan peringatan seperti biasa. Okay. Video dibuka, ya, dan mikrofon ditutup. Sekiranya anda ada masa untuk anda untuk bertanya. Dan sekiranya anda nama-nama yang kurang kita kenali, anda tukarlah nama anda supaya kami ini adalah proses untuk anda pendaftaran. Kenapa saya berkata demikian adalah sekarang ni kita dalam proses orang kata tu testing ataupun untuk mengenali. Nanti pada akan datang, pada satu masa yang tetap, pendaftaran bila anda masuk sebagai salah seorang usahawan yang ikut serta training, anda dapat point. Dan kita panggil learning points. Learning points ni akan ada mempunyai ganjaran dan juga pengiktirafan dia. In the future yang kita akan buat. Okey, seterusnya sepanjang sesi pembelajaran hari ini, soalan anda boleh buat dalam chat. Okey, dan keempat, sesi latihan ini akan dirakam dan akan diupload di dalam YouTube supaya anda boleh mengulang kaji. Dan juga anda boleh berkongsi dengan downline anda, usahawan, rakan kongsi anda yang tidak dapat ikut serta pada malam ini. Dan terakhir, sokongan berterusan kita buat melalui WhatsApp group yang kita ada. Ya, kat situ sudah 200, ada ramai orang nak dekat 200 di situ, ya. Okey, jadi hari ini selain daripada sifu kita yang biasa, yang kita tahu beliau sentiasa memberikan ilmu online kepada kita, kita juga ada seorang lagi. Jadi saya just nak berikan sedikit, kemudian nanti Sifu Rizwan akan mengenali beliau, menceritakan tentang beliau. Jadi ini penampilan istimewa ini adalah beliau ni adalah pakar pemasaran online CNI. Maksudnya Facebook Malaysia dia yang jaga. Bila nak hantar, nak letakkan posting, apa jenis posting yang anda nampak di dalam Facebook Malaysia, beliaulah orang dia. Sama ada nak letak, nak boostkan informasi ataupun posting ini pun beliau juga. Jadinya beliau mempunyai kepakaran, pengalaman luas dalam mengendalikan iklan Facebook ini. Jadinya beliau adalah Cik Winnie Merlis. Okey, kejap lagi nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Jadi sebelum pergi berkongsi kepada beliau, jadinya saya serahkan majlis ini kepada sifu kita, Cik Rizwan Rais. Dipersilakan. Terima kasih Cik Rizwan. So saya stop sharing saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih kepada Cik Mazlah, okey, dan juga kepada anda semua yang hadir pada malam ini. Malaysia, Brunei, Singapura. Sekarang ni kita ada 36 orang dan saya yakin sekejap lagi pun ramai lagi akan join. So alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi untuk sesi yang ke-7. Siri yang kedua, masih lagi dalam siri penajaan secara online.
Di mana ini adalah sesi yang terakhir untuk online, dan kemudian kita akan ada satu lagi kelas intensif. Allah, susah betul lah sebut. Intensif pada minggu hadapan bersama juga dengan tetamu yang cukup istimewa. Siapa dia? Nanti tunggu saya akan masukkan dekat dalam grup EBLC ya. Okey, so selepas daripada untuk sesi penajaan secara online, kita akan bermula siri yang ketiga, iaitu siri CAP berkenaan dengan marketing plan kita, compensation plan kita, CNI Achievement Program, Achievement Program. So kita akan belajar dengan lebih detail tentang pelan pemasaran bermula daripada 22 September. Dan sebelum itu pada 15 September kita akan bersama-sama lagi untuk siri EBLC produk. Okay, nanti kita akan announcekan apa tajuk dia. Alright, so untuk malam ini tajuk kita memang cukup istimewa, iaitu boostkan bisnes anda dengan FB Ads. Okay, saya ada sedikit pengalaman dalam bina FB Ads. Sebelum ni memang saya ada buat, tapi dah lama juga saya tinggalkan. Baru-baru ni je saya start balik berjinak-jinak. Saya go through sekali, buat eksperimen. Pada hujung minggu lepas pun kita ada run satu iklan berkenaan dengan flash sale. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan kongsikan result dia dengan anda. Macam mana cara dia semua mungkin di akhir nanti saya akan kongsikan dengan anda ya. Alright, so pada malam ini bersama dengan saya Cik Winnie, kejap lagi kita akan perkenalkan dengan lebih lanjut. Tapi sebelum tu saya akan ambil sedikit masa untuk sedikit perkongsian berkenaan dengan FB Ads ni secara teorinya, lebih pada teori, yang mana secara teknikalnya akan dikongsikan oleh Cik Winnie Merlis sebentar nanti ya. Okay, so okay. Sebelum itu kita pergi kepada pengumuman pemenang terlebih dahulu. Okey, pengumuman pemenang untuk cabaran Jom Cari Pelanggan Jom Cari Pelanggan, yang mana kita dah adakan sesi tersebut pada bermula daripada 11 Ogos sampai 31 Ogos, iaitu sampai semalam Dan memang cukup luar biasa sebab saya dah check untuk hashtag EBLC8, lebih daripada 200 post yang telah dibuat oleh anda semua. Tahniah. Dan saya tengok ramai sangat yang join, tapi tak ramai yang konsisten. Itu yang saya pening juga nak pilih siapa pemenang ni tapi ada yang konsisten. Macam saya bagi tahu, at least kena ada 21 post sebab 21 hari punya challenge. Ada yang capai, yang achieve, dan pemenangnya pada malam ni kita akan announcekan. Hari ni ada 4 orang pemenang, iaitu pemenang utama. Tahniah kepada Cik Aulia Alia yang memenangi 1 kotak LEF, 20 secet. Okey, nanti boleh PM dengan saya. Dan 3 pemenang sagu hati, iaitu pemenang pertama CNI Sita daripada Sri Aman. Tahniah, memenangi 1 botol Royal Vita C. Yang kedua, Jem Kwan Weltley atas nama page Weltley CNI. Dan yang ketiga, tahniah juga kepada Delester Deli. Susah nak sebut nama So tahniah kepada semua pemenangnya. Esok saya akan kongsikan posternya dan juga nanti minta anda semua PM saya lah untuk claim hadiah tu. Okey. So ini adalah senarai pemenang dan juga pemenang sagu hati yang mana mencapai lebih daripada 21 post. Yang lain tak ramai, dan juga ada di antara mereka ni yang buat sampai 50 lebih post. Tahniah. Memang cukup luar biasa. Sampai kejang tangan saya nak check seorang dia posting. Memang banyak. Okey. So itu cerita tentang cabaran Jom Cari Pelanggan Okey, tahniah kepada anda semua. Okey, nanti kita akan tengok minggu ni kita ada cabaran ke tak ada. Tunggu sehingga ke akhir siaran nanti. Alright, so saya tak nak buang masa panjang sebab hari topik kita memang saya boleh cakapkan agak berat berkenaan dengan FB Ads, boostkan bisnes anda dengan FB Ads. FB Ads satu benda yang satu benda yang agak common dekat Malaysia ni, dah ramai orang guna FB Ads. Tapi ramai yang juga yang masih lagi tak tahu apa itu FB Ads. Okey. So FB Ads adalah singkatan bagi Facebook Advertising. Dalam bahasa Melayunya pengiklanan Facebook. Maksudnya samalah macam mana buat iklan dalam TV, dalam radio, dalam surat khabar. Cuma sekarang ni dunia dah berubah, kita pergi kepada social media yang paling ramai sekarang orang pakai adalah FB lah, Facebook.
So Facebook menyediakan ruang untuk pengiklan untuk mengiklankan produk, servis komuniti mereka dan sebagainya kepada jutaan pengguna Facebook berdasarkan data geografi kat mana pelanggan kita tinggal. Dia boleh narrow search sampai ke berapa radius kilometer di sekeliling kita. Dan dia boleh buat ke seluruh dunia. So dia memang sangat dinamik, sangat special, tapi banyak benda. Sebab tu saya cakap topik ni agak berat kerana kalau ikutkan untuk kita FBS ni 10 hari 10 malam pun tak habis. Memang banyak. Dan cara pun kaedah, method dia pun banyak. Tak ada cara yang betul, tak ada cara salah. Mungkin orang ni cara ni tak berapa menjadi tapi dia buat cara lain jadi. So banyak kena guna try and error kat sini. Dan data demografi, umur, jantina dan status pengguna FB itu sendiri. Data sosiografi, apa yang mereka suka. Kita boleh tengok, kita boleh specify kan. Dia ni kita nak cari, kita nak jual baju apa makanan wellness. So kita cari orang yang minat beli produk wellness, beli vitamin ke, beli kalsium ke dan sebagainya. Itu contohnya. Mana kita boleh spesifik sampai begitu. Alright? So kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan nanti boleh tanya dekat dalam ruangan chat Dan satu lagi, bukan sahaja data sosiografi mereka tetapi juga rakan-rakan mereka dengan pengguna FB yang lain yang telah sertai mana-mana fanpage ataupun group. So dia punya algoritma, dia punya business intelligence dia memang sangat-sangat sangat-sangat superb lah bagi saya sebab dia orang boleh specify sampai level macam tu. Itu yang hebat je dengan FB ni. Kita boleh tarik data yang bersesuaian dengan apa yang kita nak iklankan. Maknanya kita tak iklan mencampah lah. Okay, contoh kita tengok signboard dekat luar sana tu. Selalu nampak tak billboard dia? Biasa kan? Dekat satu Malaysia penuh dengan billboard. Contoh yang saya ambil ni banyak yang MACD sebab saya suka iklan dia banyak fokus pada kawasan setempat. Semoga kita bertemu lagi di Kuala Lumpur, mari singgah Pulau Pinang, tinggi-tinggi Gunung Kinabalu kat KK So yang ni Nescafe punya, segala yang indah. So maknanya ini semua iklan yang apa orang cakap top brand buat untuk orang aware ataupun orang still ingat branding mereka. Dia orang bukan lebih pada jualan sebab jualan dia orang memang tinggi, cuma dia nak orang maintain. Jadi dia orang punya customer, jadi dia orang punya klien, jadi pelanggan dia orang. Okey, sebab tu dia naikkan billboard. Tapi anda tahu tak berapa kos billboard ni satu agak-agaknya? Boleh tak siapa-siapa sharekan dengan saya berapa agak-agaknya harga satu billboard kalau nak buat macam ni? Boleh Rohak tulis ke chat? Agak-agak berapa harga satu billboard kalau nak buat macam ni? Tak tahu, tak ada idea. Okey, sebab dulu masa yang saya pernah berkecimpung dalam bidang iklan, saya ada juga tanya harga billboard yang apa dan kita juga ada pernah buat. Satu billboard ni lebih kurang dulu, sekarang saya tak tahu apa harga dia. Lebih kurang dalam setahun 40,000 satu billboard. RM40,000 Malaysia costing dia. So kalau ada 100 billboard, anda kira lah sendiri berapa kos yang mereka keluarkan. So lagi besar, lagi apa cakap, lagi dekat tengah pusat bandar lagi mahal harga billboard tu. Kadang-kadang yang betul-betul macam kat Bukit Bintang ke mungkin boleh cecah 100-200 ribu untuk satu billboard macam ni je. So kos dia bukanlah murah. Tapi mereka sanggup keluarkan modal banyak tu. Kenapa? Kalau tak ada tak balikkan untung, tak ada siapa buat billboard macam ni. Betul tak? Kita fikir secara logiknya itu je, simple. Maknanya kalau benda ni tak mendatangkan faedah, tak ada siapa nak buat. So maknanya benda ni betul-betul mendatangkan faedah bagi mereka sebab tu mereka berterus tahun. Okay. Alright, so next saya nak kongsikan dengan anda adalah ini adalah contoh FB ads yang ada dekat dalam FB anda. Sama ada anda perasan pun anda perasan ataupun anda tak perasan, tiap-tiap hari anda scroll Facebook, FB nak tengok berita apa semua, tiba-tiba keluar. Tak tahu datang dari mana, sponsored. Dia ada tulis sponsored nampak kat sini ada tulis sponsored. Kalau ada tulis sponsor ni maksudnya ini adalah iklan berbayar. Inilah dinamakan sebagai FBS. Tapi mungkin dia akan datang daripada dua cabang. FBS ada dua jenis tau. Satu dinamakan boost post. Siapa yang baru buat page akan nampak bila anda buat posting, kat bawah tu akan ada button biru, boost post. Boost post masih belum FBS Okey, dia ada dua perbezaan Dia ada boost post, dia ada FBS. Boost post ni dia lebih general, dia lebih mudah dan tujuannya lebih kepada untuk dapatkan like, komen dan share, itu saja. Tetapi bila dia pergi kepada FBS, dia lebih banyak button call to action, mungkin
mungkin dia akan bawa orang, lead orang untuk pergi membeli produk ataupun lead orang untuk kita dapat menaja dia sebagai seorang new CDO dekat situ So maknanya FB Ads ni apa cakap, dia boleh jadi macam-macam kegunaan dia. Boleh jadi untuk awareness juga, boleh jadi untuk selling tu sendiri, dan juga boleh jadi untuk reselling, untuk kekalkan pengguna yang sedia ada. Dan dia lebih vary. Panjang pula cerita dia. Susah saya nak terangkan macam mana. Okey, kita ada kata 5,000 kawan. 5,000 kawan dalam bukan 5,000 kawan lah, 5,000 likers dekat dalam page contoh Tapi bila kita buat satu posting tu, bukan 5,000 orang boleh nampak posting tu dekat wall kita. Kadang-kadang kita just buat FB Ads ataupun boost post ni kepada within our community je, dalam page kita saja, untuk memastikan semua orang page kita tu tengok. Jadi itu cara yang current, yang maksudnya yang digunakan likers yang sedia ada. Dan cara yang kedua, dia fokus kepada mencari likers baru ataupun fokus kepada untuk menjual kepada orang-orang yang baru. So dia akan cari new likers ataupun new customer dengan menggunakan FB Ads. So kita boleh pilih yang macam mana kita nak. Itu yang bestnya dengan FB Ads ni. Alright, so 10 sebab utama yang kenapa sebenarnya ada banyak sebab FB Ads, tapi saya cuma senaraikan 10 yang utama je. Pertama, audience lebih kita targeting. Maksudnya kita boleh target audience macam mana yang kita nak. Kejap lagi Winnie pun akan share dengan lebih detail tentang perkara ini. Kos rendah, yes. Kalau tadi anda tengok billboard, kita nak buat kena ada sampai 40,000 untuk setahun. Tapi kalau untuk FB Ads ni, serendah RM5 pun anda dah boleh start run iklan anda sendiri dalam Facebook. Okay? Saya hilang. So ada call to action button. Anda boleh pilih. Nak learn more, pergi ke website anda. Nak WhatsApp, okay, terus pergi kepada WhatsApp business anda. Nak message, terus pergi PM anda. So ada macam-macam. Ataupun to shop untuk terus beli barang anda. Ada call to action button. Okay, anda boleh pilih sendiri apa anda punya objektif, apa anda punya target daripada FB Ads yang anda buat. Okay, boleh tingkatkan customer anda, boleh tingkatkan likers anda. Itu lagi satu kelebihan dia. Up brand awareness, dia boleh menaikkan lagi brand produk anda. Mudah nak buat. Actually mula-mula anda akan rasa pening sikit nak buat, tapi bila anda dah biasa buat trial anda akan nampak benda tu makin lama anda makin clear, makin nampak. Seriously saya cakap, kalau anda tak pernah buat mungkin anda akan rasa blur, tapi tak apa, anda dengar je dulu. Lepas ni kalau boleh keluarkan modal RM5, try buat satu iklan menggunakan untuk buat iklan FB Ads ataupun boost post ni. Anda boleh experience sendiri. Tapi yang penting bermula daripada FB page FB account personal tak boleh buat FB Ads maupun boost post. Kena ingat benda tu. Sebab tu dalam dalam kita punya iklan pagi tadi saya minta kalau boleh anda dah prepare dengan FB page anda sendiri. Dan satu lagi business account Facebook. Nanti mungkin ini akan terangkan lebih lanjut apa itu Facebook business account. Okay, so next, naikkan repeat sale. Maksudnya dia akan kalau kita target kepada pelanggan yang sedia ada dalam page kita, kita boleh dapatkan repeat sale daripada situ. Senang nak viral, yes, senang nak viral dalam FB page kalau anda gunakan FB Ads ni. Tapi yang paling penting bagi saya, kalau anda nak viral, walaupun kos kita besar, tapi kalau copywriting kita tak cantik, mungkin kita tak dapat apa yang kita idamkan. So pastikan copywriting tu kena cantik dulu. Cara posting tu cantik dan juga bermanfaat kepada orang. Mungkin orang akan lebih lebih senang untuk like dan juga komen dan juga berminat untuk beli barang kita. Alright. So ramai yang suka shopping di FB. Yes, betul. Sekarang ni ramai orang suka shopping di FB. Masalah 9 ni saya dah pening lah. Okey, tak apa. 9, sorry 9. Okey, so saya nak sharekan balik yang slide saya tadi yang mula-mula tu. Alamak. Sorry Okey, so kalau anda tengok dekat sini, dekat skrin ni, contoh iklan yang first tu, kadang-kadang nampak kalau anda baca iklan kurus tanpa bersenam, tanpa berlapar. Dalam 16 hari jadi ramping dengan minum kopi sedap 2 kali sehari je, tanpa bersenam, tanpa berlapar. Simple dia punya iklan, tak ada copywriting yang canggih-canggih, tetapi mungkin disebabkan oleh target audience betul,
Dia cari orang yang betul-betul nak kurus, yang betul-betul tengah mencari produk yang boleh naik menguruskan badan dia. Sebab tu dia mendapat, kalau anda tengok kat sini, dia boost sampai 500 sampai 500 likers kat sini. Dan 174 komen. Tapi actually bukan ini yang kita cari. Yes, kita nak juga, tapi ini untuk menaikkan lagi kita punya nilai iklan. Tapi yang paling penting, berapa ramai orang yang beli produk kita. Itu target kita dalam buat FB Ads. Okay. Alright. So, bagaimana FB Ads bekerja untuk kita? Very simple. Saya akan cerita secara paling layman, cara yang semua orang boleh faham. First, ini adalah FB page. FB page kita, contoh FB page saya ke, FB page Cik Kia ke, Kak Pa ke, terpulang terutamanya FB page. So kita sekarang ni dalam proses nak naikkan sale, tapi kita dah buntu. Kita ada kawan 100 orang. Okay, 100 orang tu stuck kat situ, kita tak dapat likers baru. So FB page adalah satu cara yang alternatif yang terbaik untuk anda naikkan anda punya likers dekat dalam page anda. Okay, so kita kena bagi tahu FB yang kita nak buat campaign. So ini kita perlu menggunakan, kalau boost post anda boleh direct daripada posting tu sendiri, tapi kalau anda nak gunakan FB Ads, anda kena bermula daripada FB business account. Alright. So pilih audience. Yang ni part paling best dan juga paling tricky. Dia namakan ad set. Mungkin anda ada satu ad set, mungkin anda ada 10, mungkin ada 200 ad set. Terpulang pada anda. Bergantung pada target market mana yang anda nak masuk. Okay, nanti kita tengok satu-satu. Jangan risau. Okay, setting. Setting dia macam mana kita nak iklankan, berapa ringgit kita bajet kita untuk satu iklan tu. Semua kita kena set dekat dalam FB business account tu dan kita boleh start running. Tapi sebelum running tu anda kena tahu FB mungkin ambil masa untuk review anda punya posting tu. Okay, so untuk memudahkan keadaan, pastikan storytelling ataupun iklan anda itu tidak terlalu panjang, dan gambar pun kalau ikut daripada FB punya formulation tak boleh lebih daripada 20% daripada gambar tu adalah wording. Maksudnya 20% maksimum wording yang ada dalam tu, lagi 80% adalah gambar. Dia tak nak serabut-serabut banyak tulisan dekat dalam iklan kita tu. Lagi banyak perkataan dalam iklan kita, lagi susah dia nak approvekan dan barangkali mungkin dia akan reject terus. FB dia agak belagak dekat situ. Banyak juga kali orang kena reject. Nanti saya akan kongsikan dekat dalam FB group kita, dalam WhatsApp group kita, macam mana nak tentukan gambar anda okey untuk posting kat Facebook ke tak. Dia ada satu link, anda boleh upload gambar kat situ, FB akan check, okey yang ni boleh approve, yang ni tak boleh approve, yang ni memang reject terus. So dia ada link dia yang special. Nanti saya akan kongsikan kat dalam group sebab tak sempat nak cerita malam ni. So seterusnya, track, monitor dan analyze. So anda kata anda buat campaign untuk 5 hari. So tiap-tiap hari anda campaign, tengok berapa banyak likers, berapa banyak PM anda, itu yang paling penting, dan berapa banyak yang komen. So yang mana berminat. Itu lepas tu ada lagi chatbot dan sebagainya. Sebab tu saya cakap hari ni sehari memang tak sempat kita nak train anda dengan detail. Cuma ini nak lebih kepada buka minda dan untuk anda bermula dengan cara yang paling basic. Alright, so untuk monitor ni best juga. Bila anda monitor hari pertama tengok, ramai, hari kedua kurang. Lepas tu tengok pula asset anda, okey ke tak okey. Mungkin anda kena buang sebahagian ataupun tambah sebahagian. Lepas tu sambung run, tengok pula hari kedua macam mana pula dia punya ni. So anda boleh tukar hari-hari. Dia sangat dynamic, anda boleh tukar mengikut kesesuaian anda dan apa yang anda rasa anda boleh dapat lebih lagi dengan bajet yang anda ada sekarang ni. Okay, ini contoh-contoh iklan yang simple yang saya ambil beberapa contoh. Iklan kalau bergambar dia, gambar dia kenalah macam ni, tak banyak wording. So lagi banyak gambar daripada tulisan, so lagi mudah untuk FB approve. Dan sekejap lagi pun ini akan share do and don'ts, apa yang boleh, apa yang langsung dilarang, diharamkan sama sekali dekat dalam FB ads ni. Alright. So anda boleh buat super specific targeted audience, latar belakang, umur, bangsa, agama, jantina, pekerjaan, status perkahwinan, jumlah anak, pendapatan. Ini adalah contoh paling asas anda boleh cari, anda boleh set dekat dalam FB ads tersebut. Tapi kalau dekat dalam post pun saya rasa tak banyak choice yang ada. Tapi dalam FB ads semua ni anda boleh pilih satu-satu sampai pening tak tahu nak pilih yang mana. Itu saya try beberapa kali pun nak buat target untuk targeted audience ni ataupun asset ni yang ambil masa untuk kita fikirkan produk ni untuk sesuai untuk siapa. Alright. So bila pergi kepada sini, ini adalah secara umum. Secara umum anda juga boleh pilihkan negeri, negara mana ataupun daerah mana saja yang anda nak target terpulang pada anda.
Alright, so yang kedua, apa yang anda kena lakukan selain daripada latar belakang tu, tengok bergantung produk apa yang anda nak jual. Berbalik kepada CNI, okay, kita ada macam-macam produk range. Kita ada banyak-banyak. Yang paling penting first kali, apa yang anda perlu tahu adalah apa fungsi, apakah faedah, apakah uniknya produk CNI itu sendiri. Untuk kekal selamat daripada virus dan bakteria, apa produk dia, kekal sihat, immune, kanser dan sebagainya, kekal anggun, kekal detox, kekal aktif, kekal langsing, kekal muda, kekal smart, kekal senang, kekal profesional, kekal subur. Banyak. Banyak apa tu orang cakap dia punya kategori. 11 sama sekali. Sebab tu ni dipanggilkan 7-Eleven. Ini 11 consumer market yang berkaitan apa, orang-orang yang kita nak target untuk beli kita punya produk tu. Okey. So, untuk cari barang untuk orang yang nak nampak kekal anggun, takkanlah kita nak cari lelaki yang pergi gym kot dengan tengah big badan kan. So kita cari perempuan yang umur daripada 25 sampai 35 contoh, yang tengah dalam proses nak mencantikkan lagi wajah dia, nak nampak anggun supaya lebih senang mendapat jodoh contoh. Dan kalau untuk immune ataupun untuk apa penjagaan kanak-kanak ke apa sebagainya, carilah mereka parents, mak bapak yang ada anak bawah daripada 12 tahun. Contoh. Semua tu kita boleh buat dengan begitu spesifik. Saya tak nak cerita panjang sebab Winnie akan kongsikan dengan anda part tu sebentar nanti. Okey, dari segi bisnes 7 tadi, yang 11 ni 7-Eleven, patut terbalik So setiap kalau kita tengok manusia ni bukannya sama setiap manusia tak sama. Walaupun kita lahir daripada rumah sama, adik-beradik, tapi kadang-kadang apa yang diperlukan oleh adik kita dengan kita adalah berbeza Sebab tu orang cakap rambut sama hitam, hati lain-lain. So semua orang ada keperluan dia masing-masing, semua orang ada kehendak dia masing-masing. Sebab tu manusia ni unik So apa yang kita perlu lakukan sebagai seorang seller ataupun sebagai seorang leader, kita perlu lebih memahami manusia. Itu cerita dia. Lebih manusia. Lagi kita faham tentang manusia, tentang orang ramai ni, so lagi banyak target yang kita boleh buat dan kita lebih senang untuk closing sale ataupun jadikan mereka sebagai salah seorang kita punya network. So kalau kita tengok kat sini untuk pekerja apa yang dia orang nak. So di rumah apa yang mereka nak. Mungkin mereka nak kebebasan, nak duit ringgit, tapi dia orang tight dengan kerja kat rumah. So mungkin CNI adalah choice yang terbaik. Eksekutif, mungkin dia kerja okey, gaji okey tapi masih tak cukup. So dia cari alternatif lain. So boleh ajak dia buat bisnes. Peniaga, sales, freelance. Saya tak nak cerita sesuatu, anda boleh baca sendiri. Fresh grad pesara, dan saya rasa anda pun lebih faham lagi apa kehendak setiap golongan yang ada dekat dalam ni builder network ni So ini semua adalah contoh-contoh orang-orang yang anda boleh fikirkan. Anda boleh fikirkan dengan lebih detail. Yang mana bila anda search dekat dalam ad set tu nanti untuk cari audiens yang sesuai. So apa yang anda terfikir tu anda boleh type je kat situ. Okey, anda nak cari orang yang income bawah 5,000. So anda boleh cari kat situ. Ataupun anda nak jual barang, anda nak jual hot spring kata, nak cari orang yang gaji 1,200 tak mungkin kan. So anda carilah mereka yang bergaji lebih daripada 5,000 contoh. So bila anda punya target tu lebih tepat, lebih cantik, iklan anda lebih berkesan dan kos yang anda keluarkan akan makin kurang. Itu secara simplified dia. Alright? So part saya sampai situ saja. So yang selebihnya, lebih detail, saya akan serahkan kepada orang yang lebih pakar, iaitu Encik Winnie Melis, yang mana beliau merupakan pakar pemasaran online CNI yang menjaga page CNI Malaysia selama ini. Setiap post yang ada kat dalam tu adalah hasil tangan beliau. So saya rasa beliau adalah orang yang lebih sesuai untuk berkongsikan dengan anda berkenaan dengan FBX ni dengan lebih detail. So kalau ada apa-apa tak faham, harap dapat boleh bertanya dekat dalam ruangan chat box Anda boleh tanya dekat situ supaya kita boleh boleh jawab secara direct lah. Alright, so tak nak membuang masa lagi, jom sama-sama kita berikan satu tepukan yang gemuruh kepada Cik Winnie Melis. Dipersilakan. Okay, hai semua. Okay, malam ni saya akan ajar secara detail macam mana nak buat FB ads. Okay, so before tu nak tanya dulu. The first thing first, yang before buat iklan, perkara pertama yang you harus ada ialah kena ada Facebook page Tak boleh guna individual page. You tak boleh guna your personal page.
saya tak boleh guna Winnie Merlif punya Facebook page untuk buat. Kena guna business punya Facebook page. So, I akan share my slides dekat sini. Okay. Okay, slides ni dia dalam English sebab dekat Facebook semua dia punya setting tu dalam English, tapi saya akan bercakap dalam bahasa Melayu so that semua faham. Dekat sini saya akan ajar 3 topik utama hari ini, iaitu step by step to do FB ads, which is langkah-langkah secara detail macam mana nak buat Facebook ads. Okay. Yang kedua ialah advertising policies. Yang ni adalah untuk apa yang you boleh iklankan dekat Facebook ataupun apa yang tak boleh diiklankan. So nanti I akan list down semua apa yang boleh you buat, apa yang tak boleh you buat. Okay. Yang ketiga. Sorry Winnie, boleh besarkan slide, boleh full screen lah. Oh ya, boleh kejap. Alright, Lupa thank you. pelik. Alright, okay. So yang ketiga ialah performance and engagement. So yang ni I akan ajar macam mana nak tengok result daripada iklan yang you dah buat tu. Okay, so 3 topik ni untuk malam ini. So I akan ambil masa dalam 40 minit. Saya akan cuba 40 minit. Kalau lebih, maafkan saya. Okay. Okay, so step by step untuk buat Facebook ads ni. So before tu, boleh tak saya ada seorang volunteer untuk buat satu example before buat benda ni? Boleh tak? Seorang, siapa nak volunteer? Siapa ada Facebook page? Kalau tak ada nak volunteer, I cari random boleh? Cari random. Cari random. Siapa yang keluar first dekat sini Okay. Sita Subramani. Hai. Boleh unmute? Hello, hi. Okay, so you ada Facebook page tak? Ada. Ada Facebook page. Nama Facebook page you? CNI Sita. CNI Sita. Okay, kawan-kawan nanti add dia, like dia punya page ya. CNI Sita. Okay, Miss Puan Ya. Sita. Okay, Puan Sita, you pernah buat Facebook ads? Dah. Pernah buat. Okay, so you tahu step by step macam mana nak buat Facebook ads lah. Pernah buat before ya? Okay, so okay, daripada contoh dari Puan Sita dekat sini, daripada page CNI Sita tadi kan. Okay, Puan Sita, contoh kalau you nak buat satu ads mengenai produk, you nak buat ads untuk produk apa? Contoh? Vitasi. Vitasi. Okay, contohnya Vitasi. So kalau kita nak buat ads untuk Vitasi, kita kena tahu objektif. Objektif untuk buat iklan tu. Kenapa kita nak buat iklan tu? So dalam Facebook ads ni, kita ada beberapa objektif dekat sini yang you boleh pilih. Kenapa you nak buat iklan tu? Macam Vitasi, you nak orang tahu mengenai brand you. Kalau nak tahu mengenai brand you pilih brand awareness. Kalau you nak reach, maksudnya you nak ramai orang tengok you punya post, you boleh pilih reach. Kalau you nak traffic pun sama, you boleh iklankan produk you untuk ramai orang datang ke Facebook page you untuk like you punya Facebook page, like you punya post, and then tengok barang you, and then mengenali produk you yang you post tu. Okay? Kalau engagement pun sama, you akan cari orang untuk like post you, untuk share you punya post. Ini adalah engagement. So setiap objektif ni, dia ada macam mana tujuan dia masing-masing. Okay, so kena hati-hati bila memilih objektif tu. So macam Puan Sita tadi nak buat iklan mengenai RJ Vitasi. So Puan Sita akan pilih engagement. So kita pilih engagement. So the next step is yang ni semua ialah dia punya objektif. So the next step is kita akan pilih set untuk siapa yang akan tengok you punya iklan. So untuk cari siapa yang akan tengok you punya iklan, you kena pilih you punya new audience dekat sini. So I rasa I kena buat dekat page ni.
So I akan show you macam mana nak buat iklan tu ya, in detail. Okay, nak tanya Puan Sita, you buat iklan Facebook, ads dekat Facebook guna phone ataupun laptop? Saya belum start lagi buat itu ad. Okay, belum. Cuma buka saja dia punya. Alright, so I akan ajar macam mana nak buat. Tapi ini adalah cara untuk buat menggunakan laptop. Tapi kalau you guna mobile, guna handphone, cara dia mungkin berbeza sikit. And banyak function yang you kena godek sendiri. Tapi kalau you guna laptop, dia akan lebih detail sebab if you buka you punya business page dekat sini, you akan pergi ke Ads Manager. Okay, tekan ke Ads Manager. Okay, selepas tekan ke Ads Manager, you akan tengok semua iklan-iklan yang pernah dibuat. Ini adalah iklan yang saya buat untuk page CNI Malaysia. So sekarang saya akan tunjukkan macam mana nak buat iklan for beginner. First time you memang kena ada Facebook page. Second is you kena ada apa nama benda ni, iklan punya ni page, and then Facebook business page, business account. Yes, betul. Okay, and then Ads Manager. Lepas you pergi ke Ads Manager, you kena tekan Create. Okay. Okay, tekan Create. So dekat sini, you akan tengok the first thing first is objective. Semua objektif yang saya tunjuk tadi, semua ada keluar dekat sini. Okay, this is all the objective. Macam tadi kita nak buat iklan RJ Vital C, kita pilih engagement, so you tekan engagement. Lepas tekan engagement, ini adalah objektif. Kenapa nak buat tadi kan? Sebab kita nak ramai orang tahu pasal produk kita, kita nak orang like, orang share post tu, so kita tekan engagement. And then second step dekat sini, you pergi dekat continue. Okay, lepas pergi dekat continue, and then dekat sini adalah you kena pilih your audience. Siapa yang akan tengok you punya iklan. So dekat sini you boleh pilih lokasi dia. Lokasi dekat mana, umur berapa, gender dengan detail targeting. Detail targeting ni kita akan pilih demografik orang yang akan tengok ads kita. So saya start one by one dari atas daripada lokasi. So kita tanya Puan Sita, lokasi Puan Sita di mana? Sarawak. Sarawak. Okay, kalau Sarawak kita type Sarawak. So dia akan keluar dekat sini, Sarawak Malaysia. You klik Sarawak Malaysia. So dekat Sarawak, daerah mana Puan Sita? Sri Aman. Sri Aman. Okay, dia akan keluar Sri Aman, Sarawak, Malaysia. So you tekan Sri Aman, Sarawak, Malaysia. So you boleh tengok dekat sini berapa ramai orang yang duduk dekat Sri Aman, Sarawak, Malaysia yang ada Facebook page. Dekat sini dia tulis 99,000 orang di Sri Aman, Sarawak, Malaysia ada Facebook page. So, adakah you akan reach semua 99 orang ni untuk beli you punya Vital C? Takkan, you kena detailkan lagi. Maksudnya pergi ke in detail, you kena reach dalam paling efektif ialah 100,000 hingga 300,000. Tapi untuk bahagian Sri Aman dia hanya 99,000. So kita ambil jumlah yang paling minimum iaitu dalam 20,000 ke 10,000 macam tu. Okay, so dekat sini you dah ada you punya location. So after location kita pergi ke bawah sini, umur dekat age. Dekat sini you kena tahu siapa yang berpotensi untuk membeli RJ Vital C yang you nak iklankan tadi. So kita tanya Puan Sita, siapa yang akan beli? Parents, budak-budak ke, teenager ke, siapa? You sendiri yang tentukan siapa yang akan beli. Puan Sita, saya tanya Puan Sita. Parents. Okay, kita mula parents dalam umur 28. Ada yang dah jadi parents juga kan? Umur saya 28.
And then sehingga umur 55, 56 ataupun you nak target older people pun boleh. Dia kat sini sampai 65. So kat sini dia tunjuk sampai 65 tu sebab macam mana cakap kuasa pembeli online tu dia takat sampai 65 sahaja. Maksudnya lebih daripada umur 65 dia orang tak beli sangat barang online ni. Tu maksudnya lah. So sekarang kita boleh pilih. Puan Sita nak sampai umur berapa? Target Puan Sita dekat Sri Aman. 60. 60. Okay. So Puan Sita nak target parents umur 28 hingga 60. So boleh tengok dekat sini tadi 99,000. Sekarang dah turun sikit jadi 56,000. Tapi kita tak akan reach 56,000 orang dekat Sri Aman. So kita pergi detail lagi dekat gender dekat sini. So kita pilih. Kita nak lelaki ataupun perempuan yang lebih banyak tengok RJ Vital C punya iklan. Puan Sita? Perempuan. Perempuan. So kiranya macam mami-mami lah, dia lebih dia lebih concern pasal the children punya health kan. So kita pilih woman. So dekat sini Puan Sita boleh tengok potential reach dia 24,000 dari 56 turun ke 24,000. So daripada 24,000 ni kita turunkan lagi untuk cari yang lebih efektif punya numbers. So maksudnya kita tak akan reach 24,000 orang dekat Sri Aman ni tau. So turun lagi, kita pergi dekat detail targeting. Okay, dekat detail targeting you click edit. Okay, when you click edit here, dekat sini you boleh pilih demographic of your audience. So you tekan browse and then you boleh tengok demographic. So dari demographic ni you boleh tentukan mami-mami yang umur 28 sampai 60 ni, you nak diorang education dia start dari level mana. Itu contohlah kalau you nak pilih dari education. In terms of financial pun boleh. Income dia berapa, you boleh pilih. And then live event. Contohnya macam you cakap nak mami kan. So from family tak ada. So you boleh pilih yang lain. Friends of apa, semua boleh pilih. Yang ni adalah demographic. You boleh pilih sendiri. Contoh macam parents. Parents kan ada. So you boleh pilih dekat sini. Parents with 0 to 12 months baby. Okay tak? Okay, kita pilih. Kalau you nak parents with early school age children, maksudnya anak berumur 6 hingga 8 tahun. Okay, you pilih. And then you pilih parents with preschooler 3 hingga 5 tahun. Kita klik yang mana kita nak. Siapa yang akan tengok you punya iklan, you sendiri yang tentukan. So you klik. Okay, so sekarang kita dah ada demographic, ada new parents, ada parents with early school age children, and then parents with children 3 ke 5 tahun, dengan parents with teenagers, anak teenagers 9 ke 12 tahun. So dekat sini kita dah ada demographic, mami yang concern mengenai health anak dia tadi. Okay, so next kita narrow lagi audience kita. Maksudnya kita pergi lagi in detail. Daripada demographic dah tadi kita dah tahu dia ada anak umur berapa. Sekarang kita nak cari focus, the keyword yang berkaitan dengan produk you. Macam RJ Vital C. RJ Vital C salah satu keistimewaan dia apa? Macam untuk kanak-kanak kena type in English sebab dia dalam English. So kita tulis dekat sini. Saya pilih satu ya. Health and wellness contohnya. Health and wellness. And then lagi kita cari healthy eating. So ni adalah keywords yang berkaitan dengan produk-produk suplemen ataupun produk makanan tambahan. And then after pilih this keyword, you boleh tekan suggestion. Dekat suggestion akan keluar banyak lagi keyword yang berkaitan dengan produk yang you nak iklankan tadi.
So you boleh tengok dekat sini macam natural product. Kalau berkaitan dengan natural product, you boleh klik. Kalau berkaitan dengan apa lagi ya? Vitamin contohnya. Dia akan keluar vitamin macam-macam keyword yang berkaitan dengan vitamin, and then you boleh pilih contohnya vitamin C. Vitamin C. Okay, vitamin C tak ada, that means you akan kena cari keyword lain. Contohnya vitamin lagi apa eh? Food, organic food, chicken food. Boleh try juga immunization, Kejap oksigen. Oksigen. Snack food pun boleh. Yang ni untuk siapa anak-anak yang suka makan snack, you boleh iklankan yang produk you baik untuk anak-anak tu ya, supaya tak suka makan snack food contohlah. And then tadi Rizwan cakap apa? Okay, contoh antioksidan, dia punya Antioksidan kalau ada kita cuba Immunization, Okay, antioksidan ada. Ini contoh lah, I just pilih a few only. So you boleh pergi in detail lagi, and then you boleh pergi narrow further lagi. Kalau you tengok you punya potential reach ni dah semakin sikit. Macam yang ni dia cakap few than 1,000. Maksudnya daripada 99,000 tadi, dia dah reach kurang daripada 1,000 orang. Maksudnya dekat Sri Aman, you nak reach berapa orang? Kalau kurang daripada 1,000 orang, you rasa okay tak? Ke you nak reach lagi banyak? Kalau you nak reach lagi banyak, you kena delete a few things dekat sini, dekat atas ni. Ataupun you luaskan lagi you punya location. Macam dekat sini you tengok dah macam semakin kurang kan? So you pilih location yang terdekat dengan Sri Aman Sarawak. Contohnya apa lokasi yang terdekat dekat Sri Aman? Puan Sita? Betong Sarawak, Malaysia. So you akan tengok dia akan naik sikit. Okay, belum lagi. Lokasi yang terdekat lagi. Sorry? Serian. Okay. Okay, dah ada 2,200 orang. 2,200 orang ni okay tau. Daripada 99,000, you reach 2,200 orang dekat kawasan Betong, Serian dengan Sri Aman. Dah cukup okay dah. Maksudnya kalau you nak tambah lagi you punya demographic is okay. Kalau nak kurangkan pun okay. So you sendiri akan decide apa you nak masukkan lagi dalam you punya apa nama ni, dia punya focus interest group dekat sini ya. So I tak nak pergi in detail kat sini. Siapa ada soalan nanti tanya dekat chat. So I go on to the next one, which is language. So language dekat sini you boleh pilih apa-apa language from macam yang I pernah buat. 3 language yang utama, which is BM, Chinese and English. Tapi saya galakkan untuk buat iklan menggunakan satu bahasa saja. Kalau you buat dalam BM, so you choose satu bahasa which is Malay sahaja. Jangan campurkan English, Malay ataupun Chinese dalam satu iklan. Kalau BM, BM saja. English, English sahaja. So that means you have to choose only one language, okay? Okay, and then next, you save this audience. Lepas you pilih tadi, the potential reach dia capai 2,000. 2,000 dah okay dah. So you save this audience. Okay, after you save, dia akan keluar placement. Placement dekat sini bermaksud dekat mana you nak iklan you diiklankan. You nak dekat Facebook sahaja, ataupun dekat Instagram, ataupun dekat news feed Instagram, dekat story Instagram, ataupun dekat story Facebook. Mana-mana tempat pun boleh. Kalau you tekan automatic, Facebook akan pilih, oh nak letak dekat Instagram lah, nak dekat Facebook lah, macam tu. Kalau kita sendiri yang kita control kita punya iklan, kita letak manual placement. So manual placement you boleh pilih you nak letak dekat mana. Facebook, you klik Facebook. Kalau nak dekat Instagram, you klik Instagram. Kalau tak nak, you unclick.
Macam tu. Okay. After you click and then you go to budget. Okay, dekat sini budget you boleh tengok kita boleh tentukan berapa bajet yang kita nak dalam sehari. So you nak ads you running for how long, berapa lama. Contohnya nak 1 minggu. Kalau 1 minggu kita pilih date dia. Contoh nak start hari ni boleh, nak schedulekan untuk esok pun boleh, minggu depan pun boleh, anytime you nak. So macam Puan Sita, kita buat contoh, kita buat next week hari Isnin boleh. Okay, hari Isnin sampai hari Isnin minggu depan ialah 7 hari bulan sampai 11 sampai 14 hari bulan. That means kita nak kita punya ads running for 7 days. For 7 days you tentukan pukul berapa nak start. So kalau macam biasa kita buat pukul 12 pagi and then dia akan habis 14 September pukul 12 pagi juga. So dekat sini ads budget ni you tentukan sendiri. Ya. Wait. Okay, for 1 week punya budget kita boleh letak dalam 1 hari RM5. 5. Kalau nak letak kurang daripada RM5 pun boleh. Tapi paling lowest budget untuk buat Facebook ialah RM4 sehari. So kalau you nak letak RM5 pun boleh, RM4 pun boleh. So kita guna the lowest budget lah RM4 sehari. So 4, 7, 280 selama seminggu. So lepas 280 dekat budget and schedule. Sorry, salah tekan. Okay, lowest cost. And then budget and schedule. And then you tekan continue. Okay, after tekan continue, after you dah letak budget for 280 untuk 1 minggu, maksudnya 1 hari ads you akan jalan akan menggunakan budget selama RM4, selama 7 hari 280. So next you akan choose, you akan pilih post apa yang you nak letak sebagai you punya iklan. So dekat sini ada 3 pilihan. You boleh buat post baru, tekan create ads, ataupun guna post yang you sudah post dekat Facebook, ataupun use creative hook mockup. Yang ni tak digalakkan untuk guna, cuma 2 ni saja, nak guna post baru ataupun post lama. Contoh kalau you nak buat post baru, you kena masukkan image, you kena masukkan dia punya caption, lepas tu dia punya call to action button. Same goes untuk buat existing post pun sama juga. It's just that existing post you sudah ada, you just click sahaja. Kalau you nak guna existing post, you tekan select post. Dekat sini dah ada banyak post yang CNI Malaysia dah buat. I pilih satu post. Cari RJ Vital C macam jauh. I just choose random post macam yang ni contoh. Okay, you click satu and then you tekan continue. And then post tu akan keluar dekat sini. Okay, dekat sini you akan tengok macam mana post tu akan nampak dekat mobile apabila post tu diiklankan. So apabila orang tengok iklan ni keluar dekat Facebook, dia akan keluar CNI Malaysia sponsored page, sponsored ads. So dia akan keluar macam ni. So kalau you tengok dekat sini, cuma 3 barisan pertama caption sahaja akan keluar before orang tekan see more dekat sini. So saya suggest kalau nak buat caption bagi pendek-pendek sikit so dia 3 barisan pertama ni boleh nampak. Okay. So next, lepas you pilih post, you tekan call to action button. Dekat sini ada dua jenis sebab yang ni adalah image. So you akan ada send message. So you tekan send message button. So you tekan send message button, nanti dekat bawah dia akan keluar macam ni.
dia akan keluar CNN Malaysia Product Service, send message button. So kalau orang tengok iklan ni, dia akan tekan send message and dia akan terus direct ke you punya messenger PM. Dia akan PM you and tanya mengenai produk ni. So kalau you tekan send message, you akan ada message template yang you akan buat. Dekat sini saya akan tunjuk. Dia ada automatic soalan yang Facebook dah sediakan ataupun generate leads ni. So dekat sini yang ni adalah automatic, yang ni adalah kita buat sendiri. So if you nak buat sendiri, you tekan create and then you masukkan soalan-soalan yang mungkin akan ditanya oleh potential customer you. So dekat sini contohnya dia akan cakap, "Hi Winnie, please let us know how we can help you." Ini dalam English. Kalau dalam bahasa Malaysia kita boleh letak sendiri. Macam, "Hi Winnie, bagaimana kami boleh membantu anda?" Slow pula. Okay. Bagaimana kami boleh membantu anda? Dia akan keluar macam ni. So you boleh personalize you punya message sendiri. So ni adalah soalan pertama. Bila orang tekan kepada send message tu, first thing yang akan keluar bila dia tekan send message yang ni. Ini adalah macam introduction to the message. And then sini and then you scroll down, you boleh tengok customer action. Dekat bawah ni you boleh letak question 1, question 2, question 3. So apa contoh-contoh soalan yang orang akan tanya mengenai produk ni. Macam RJ Vital C tadi, contoh soalan yang orang akan tanya ialah budak umur 10 tahun boleh makan tak? Contohlah. Slow ni. Ini contoh, and then you akan letak soalan jawapan dekat bawah ni. Jawapan dia you sendiri akan tentukan, and then question 2, contoh apa lagi soalan yang orang akan tanya sendiri akan tentukan. Tapi kalau you rasa macam leceh lah nak buat soalan yang jawapan sendiri, you boleh guna automatic response dekat sini, generate leads. So dekat sini ada a few question yang Facebook dah buat. So contohnya dekat sini dia cakap dekat sini dia akan letak want to get started, anyone can help me. Ada template soalan yang your customer boleh pilih. So you akan pilih generate leads dekat sini. So dia ada dua saja pilihan untuk send message. Tapi kalau you nak pilih call to action button yang lain, kita kena cuba post lain lah. So dekat sini dia keluar dua sahaja, which is call to action button dia ada send message dengan no button. No button dia takkan keluar, dia akan keluar kosong dekat bawah ni, tak ada send message button. So if you choose send message, dia akan keluar send message. So kita try different post untuk tengok another call to action button. Sebab call to action button untuk Facebook Ads ni dia ada banyak. So kita boleh tengok one by one. Contoh macam yang ni. Ini random post tau. So you can choose. Cari video lah. Okay, macam ni ialah video. Kalau you nak promote video pun boleh. Tapi untuk Facebook Ads, video panjang video yang you boleh buat ads ialah 15 ke 30 saat sahaja. Untuk buat video panjang boleh, tapi tak boleh lebih daripada 3 minit. So video you kena short and simple sahaja. 15 second ke 30 seconds ya. Other post. Sekejap ya, cari post dulu.
Macam ni contoh video. Kalau you tekan video yang terlalu panjang, dia akan letak warning dekat sini. In stream video must be 5 to 15 seconds long. So macam saya cakap tadi, 15 saat sahaja. Tak boleh letak video panjang-panjang untuk ads ya. Kalau buat GIF boleh. Tak keluar pula call to action button. Okay. Okay, it's okay. I show you my slides then. Sebab dia tak keluar. Yeah, I show you my slides. Sorry guys, kejap ya. I tengah cari the call to action button. Okay, this one. This one I akan tunjuk contoh the call to action button yang different dekat sponsored Facebook ads. So dekat sini you akan boleh tengok ada learn more, ada download, ada apply now. Ini adalah contoh-contoh call to action buttons yang ada dekat Facebook ads. Macam ads yang I tunjuk tadi, dia ada send message sahaja. Tapi different post akan ada different call to action button. So kalau you tengok contoh yang macam Mitsubishi Motor Malaysia, dia letak learn more. Daripada learn more ni, kalau you tekan, you boleh pergi link kepada what do you call that? The link yang you letak dekat ads tu. Contoh macam tadi RJ Vitacy, you boleh linkkan ke product landing page www.cni.my/RJ Vitacy. Kalau your target audience tekan learn more, dia akan pergi ke kita punya landing page. So kalau download, this is more to business yang nak people to download their apps. So macam kita, we focus on product, kita nak orang learn more about our product ataupun PM us about our product. So kita akan pilih learn more, send message, contact us, button-button yang macam ni. So macam apply now or download, this one doesn't apply to our our ads lah. So next, daripada sini tadi, bila kita dah pilih semua call to action button and buat all the ads kan, the last step will be confirm your ads. Bila you tekan confirm, then your ads akan publish. So bila you publish your ads, dia akan run mengikut masa yang you dah tetapkan. Macam ads tadi 7 hari bulan start, so dia akan publish next week 7 hari bulan sampai 14 hari bulan. So that means dekat sini, after you tekan confirm, tak bermakna your ads akan terus publish tau. Facebook kena ambil masa 12 hingga 24 jam untuk review your ads. Kalau ads you macam mana cakap, melanggar peraturan ataupun polisi yang diorang dah tetapkan, dia akan publish ads you. Kalau kena reject, dia pun akan bagi tahu apa sebab ads tu tak publish. So dekat sini I akan tunjuk contoh-contoh ads yang you tak boleh buat. So kita dah set up budget tadi and then you publish your post. So sekarang kita akan pergi dekat advertising policies. Dekat sini adalah list of prohibited contents. Prohibited contents ni adalah apa yang you boleh post, apa yang tak boleh post dekat Facebook. So highlightkan yang warna kuning ni. Ini adalah antara benda-benda yang prohibited yang you tak boleh post dekat Facebook. So kita tengok yang first one ya, community standard. So dekat community standard ni, dia dah bagi tahu COVID-19 community standard updates. So dekat sini, masa awal-awal COVID hari tu, dia tak bagi kita post anything yang berkaitan dengan hand sanitizer,
dia tak boleh, kita tak boleh post something yang berkaitan dengan face mask, apa-apa yang berkaitan dengan COVID-19, semua dia tak bagi kita post. But now dia dah update and kita boleh post everything yang berkaitan dengan COVID-19. That means you boleh update, you boleh post your mask punya ads, you boleh post your hand sanitizer punya ads sebab dia tak melanggar polisi Facebook. So dekat sini dia dah bagi tahu ni community standard untuk COVID-19. So next kita tengok unsafe supplements. Ini antara yang tak boleh post dalam post kita. So dekat sini dia cakap ads must not promote the safe or unsafe supplement. So contohnya dekat sini steroid, chitosan, comfrey, benda-benda macam ni semua tak boleh. Human growth hormone, hormon yang produk yang menjual human growth hormone, yang ni pun tak boleh. Ni antara suplemen yang kita tak boleh promote dekat Facebook. Kalau ada, nanti Facebook akan reject dia punya ads, okay? So next dekat sini ialah grammar and profanity. Grammar and profanity ni okay, dekat sini dia bagi tahu example of correct grammar dengan punctuation yang you boleh guna. And then kat sini dia ada bagi tahu language yang you tak boleh guna dengan emoji tak boleh guna. So dekat sini dia ada bagi contoh. Siapa yang selalu guna banyak-banyak emoji tu tak boleh post ya untuk ads. So dekat sini dia cakap ni emoji banyak, by now je ayat dia. So tak boleh. Nanti ads nanti Facebook akan cancel, reject your ads ya. Lepas tu dia cakap excessive symbol, character and punctuation tak boleh. Lepas tu misuse capitalization, maksudnya tak boleh huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil. Kalau huruf kecil je semua. Huruf besar je semua macam tu. So tak boleh guna semua huruf besar. Macam di sini dia cakap using all capital letter, semua tak boleh. Kalau a few words sahaja boleh lah, tapi semua huruf besar dekat you punya ads tak boleh. Macam marah, buat ads pun marah. Lepas tu words yang tak boleh ialah bad words, all the curse words, semua tak boleh lah. Okay, this is grammar and profanity. Lagi personal health. Okay, personal health ni okay, personal health ni kalau kita promote produk-produk yang berkaitan dengan before and after result, yang ni Facebook tak benarkan. So contoh dekat sini dia bagi tahu dulu rupanya macam mana, sekarang dah jadi macam mana. Dia zoom dekat body part tu untuk bagi tahu produk ni boleh buat dia macam ni. Tak boleh. So you cannot guna the before and after punya image dalam you punya ads. And then dekat sini dia bagi tahu the image focus on physical fitness and compliant. Image yang bagi tahu weight loss would be non-compliant. So macam ni, kalau you post something to do with kuruskan badan, macam ni tak boleh. So Facebook akan reject. And then macam ni pun tak boleh. Something to do with health, weight management, macam ni tak boleh. Kalau you post makanan healthy eating macam ni boleh, macam ni tak boleh, kena reject. So like this can, and like this cannot, macam tu. You boleh tengok every gambar dekat sini. Kat sini dia bagi tahu before and after. Ni untuk hair loss. Kalau before you tunjuk dulu rambut dia sikit, sekarang rambut dah banyak, macam ni pun tak boleh. Facebook akan reject. Okay, semua ads yang macam ni. So yang bolehnya ialah jangan terlalu exaggerate lah, jangan terlalu tunjuk sangat, hard sell sangat, macam tu lah. And then one more thing, kita habiskan yang ni dulu. Okay, next, misleading claim. Okay, misleading claims. Dekat sini dia ada bagi tahu claim yang berlebihan, macam tips ataupun tricks yang berlebihan mengenai sesuatu produk. Kalau you cakap produk ni boleh sembuhkan kanser, macam tu tak boleh. Tak boleh berlebih-lebih. Promote tu promote bersederhana sahaja.
Jangan exaggerate lah. And then dia cakap unrealistic result with specific time frame. Macam you bagi time frame dalam masa 3 bulan, makcik ni boleh kurus. Tak boleh macam tu. Dia macam tak realistik sangat dalam masa 3 bulan je makan produk ni boleh kurus. Something macam tu Facebook tak benarkan. So banyak lagi false and misleading claim about produk semua. Ni semua mengenai produk tau. So I ada highlight dekat sini. Promote claims to change suppress one sexual orientation. Mengenai gender pun tak boleh. So banyak lagi yang Facebook tak benarkan dalam ads ya. Misleading claims, apa lagi? Multi-level marketing. Ni pun salah satu yang Facebook tak benarkan kalau you promote mengenai multi-level marketing. Boleh promote tapi jangan terlalu obvious lah. So kalau you letak get rich quick scheme cepat kaya, cepat dapat duit, something macam tu, Facebook tak bagi buat ya. Dia akan reject you punya ads. So perkataan-perkataan macam ni kena hati-hatilah untuk nak guna dalam ads. Tak boleh ya. I dah go through semua. Yang lain tu dia tak tak berkaitan sangat. I just choose yang warna kuning ni yang berkaitan dengan produk sahaja ya. Ada soalan boleh tanya dekat chat ya. Okay, next. Yang ni ialah advertising policies, text in ad image. So ini adalah link yang kita gunakan untuk tengok sama ada image kita tu boleh buat ads atau tidak. Macam yang Rizwan cakap tadi, satu image kena ada 20% teks sahaja. So kalau you punya image tu terlalu banyak tulisan, terlalu banyak perkataan, tak boleh ya, tak boleh guna. So dekat sini, kalau link ni tadi you tekan, dia akan keluar dekat page ni. So dekat page ni dia ada image text check. Dekat sini you boleh check you punya image tu lebih daripada 20% ataupun kurang daripada 20%, dia akan tentukan dekat sini. So ini adalah rating untuk image tu. So kalau dia warna hijau, dia tulis image text okay, maksudnya your image tu is okay untuk buat ads ya. Kalau dia keluar yang warna kuning macam ni, low, medium ataupun high, maksudnya you kena edit balik image tu. Jangan bagi banyak sangat perkataan. So kalau boleh, sebolehnya guna image yang tak banyak teks macam yang Rizwan tunjuk tadi. So dekat sini I bagi contoh satu ya. Satu gambar. You tekan upload and pilih satu gambar, and then dia akan keluarkan result dekat bawah nanti. So kena tunggu a few seconds before dia keluar. Pula. Okay, tunggu kejap ya. Lama pula dia nak keluar. Main slow hari. Ya kot. Slow sangat ni. Berapa kali klik dah ni? Slow sangat lah. Oh, okay. Tak keluar lah, macam mana? Refresh kejap ya. Kita try upload lagi.
So sangat. Okay. Kat sini dah keluar. Image text, okay. Your ad will run normally. So dekat sini kita dah tengok rating dia tadi kan. Kalau dia cakap okay, maksudnya gambar ni memang boleh guna untuk buat ads. So kalau dia ada keluar warna kuning macam ni, image text low, medium atau high, jangan gunakan gambar tu ya. Edit, mesti edit. So kalau kat sini dia cakap okay, so okay lah, kita boleh proceed buat ads guna gambar yang ni. So ini adalah link yang you guna untuk check your text punya percentage. So nanti Rizwan akan share dekat group Rizwan. So I pergi ke next one. Next dekat sini. Okay, steps to take if disapproved. So kiranya kalau ads you kena reject, jangan sedih. Kita boleh buat rayuan. Kira rayuan lah. So kalau you rasa macam betul lah ni I buat, kenapa dia reject? So you boleh pergi ke business page manager, you pergi ke account quality, lepas tu pergi add account, you boleh request untuk review balik. So nanti Facebook akan review balik. But before tu, you have to check apa benda yang you buat dekat situ yang you rasa ada salah sikit, ada melanggar dia punya polisi, you edit. Baru you request untuk review balik. So macam biasa, 12 jam ke 24 jam untuk Facebook review and then approve you punya ads. Okay? So next dekat sini ialah performance and engagement. Yang ni adalah untuk you tengok macam mana ads you you punya performance of ads tu. So dekat sini you boleh pergi ke ads manager. Pergi ads manager. Okay, sini ads manager. And then dia akan keluar semua campaign yang you pernah buat. So dekat sini you boleh review you punya performance of the ads. So I pilih satu, you view charts, you tekan view charts dekat you punya campaign tu and you akan tengok the performance. So dekat sini dia ada bagi tahu people reach ada berapa, amount you spend ada berapa, cost per result ialah 3 sen. So kalau cara untuk menentukan ads you berhasil efektif ataupun tidak, cost per result dekat sini dia mesti kurang daripada 10 sen. So kalau dekat sini dia tunjuk 3 sen, maksudnya ads you the best. Maksudnya okay. That means dia memang run to the right person lah macam tu. So dia memang efektif lah. Less than 10 sen. So kalau dia lebih daripada 10 sen, 11 sen ke 12 sen, 13 sen, 20 sen ke, maksudnya result dia tak berapa bagus lah. So make sure your result is less than 10 sen. Okay. Okay, I think this is my last slide. Okay, done. Thank you. Ada apa-apa soalan? Back to Rizwan. Thank you. Alright. Okay, terima kasih kepada Cik Winnie kita di atas perkongsian beliau. Memang cukup luar biasa dan saya tahu juga memang cukup luar biasa penting ramai di antara anda untuk mengadamkan segala apa yang dipelajari pada malam ini. Memang saya tak nafikan ada beberapa orang PM saya cakap saya pening. Okay. So pastikan saya lupa tadi nak cakap dalam message tu. Selain daripada FB page dan juga business account, anda juga perlu ada fire sense di sebelah anda untuk sapu kepala sebab pening. Okay. Alright, so thank you so much Winnie sekali lagi. Jangan risau yang mana mereka yang apa cakap masih blur-blur, masih blank-blank, pastikan nanti kita akan hantar video dan anda boleh tengok balik video tersebut dan try cuba go slowly. Actually apa yang tadi Winnie ajar tadi lah cukup compact sebenarnya. A to Z secara basicnya kita dah ajar dekat situ dan memang kita harapkan untuk anda, mungkin anda perlu ambil masa sekali dua kali untuk tengok video dan bagi mereka yang pernah buat FBS sebelum ni mungkin faham apa yang disampaikan tadi. Dan mungkin juga ada part-part yang sebelum ni anda tak clear, anda dah boleh clear dah. So tak ada masalah, tak ada no right, no wrong. Benda ni
Macam saya cakap betul, memang tadi pun kalau kita tengok memang banyak step yang anda kena lalu. Do and don't, banyak benda yang anda kena study, target audience macam mana. Kalau betul, seriously, kalau tak pernah buat, saya pun tak faham apa yang ini aja. Tapi bila kita dah pernah buat sekali dan kita try by ourselves, kita akan nampak perbezaan dia. Kita akan lebih faham, anda boleh lebih hadam. Sebab tu cakap kena try dulu. Macam mana pun, by hook or by crook, anda kena cuba sendiri. Kalau tak boleh FB Ads, cuba dulu boost page biasa. Tapi yang penting anda kena ada FB page terlebih dahulu. Dan satu lagi, kalau macam tadi Bini beritahu tadi, anda perlu kena ada Facebook Business Account. Untuk Facebook Business Account, anda Google je Facebook Business Account dekat Google dan anda akan nampak yang first kali keluar adalah Facebook Business Account. Anda kena register kat situ. Yang paling penting, dia akan link dengan Facebook account anda yang sedia ada dekat dalam laptop ataupun desktop. Dan bagi mereka yang menggunakan phone Android dan juga iPhone, anda boleh download dekat Zoom, dekat Android, dekat Play Store ataupun dekat dalam App Store. Cari dekat situ Ads Manager. Ads Manager, ADSMANAGR, Ads Manager. So dia adalah satu aplikasi yang compact dekat dalam tu untuk anda start buat ads, FB Ads melalui phone anda. So bagi saya, tapi kalau nak lebih cantik macam ini bagi tahu tadi, anda boleh gunakan laptop atau desktop lebih clear, lagi nampak jelas kat situ. So masa pun dah tidak mengizinkan, saya tak sempat nak kongsi. Kalau saya kongsi part saya tu pula mungkin lebih masa setengah jam lagi. So kita abaikan dulu yang part tu. Sekarang anda hadamkan apa yang anda dah belajar dengan Bini tadi. Itu paling penting. Tapi, tapinya untuk pengetahuan anda, untuk buat FB Pay, untuk buat FB Ads, pengalaman saya dan juga apa yang anda akan hadapi, kalau anda buat page terus-terus, anda buat FB Ads, anda akan dapat melihat result yang pelik-pelik. Kenapa? Kerana diorang tak ada idea macam mana nak linkkan anda dengan audience anda, sebab anda tak ada likers lagi. So apa yang paling penting bila anda buat FB page, first come first, anda kena ada organic likers terlebih dahulu. Maksudnya anda invite daripada FB account anda, kawan-kawan anda yang sedia ada, saudara mara anda yang sedia ada untuk like FB page anda. Sebab lagi banyak organic likers ni, lagi jauh kita punya paid likers tu tepat. Itulah lebih kurang. Maksudnya lagi banyak kita punya organic likers, dia akan membawa kita kepada lebih banyak paid likers yang betul. Kerana apa? Kerana dia akan pergi berpusing di sekitar kita punya community. Dia akan nampak kita punya habit, dia akan nampak siapa friend kita. So dia akan lebih memahami kita. Lebih memahami kita sebagai selaku pengiklan dalam tu. Tapi kalau kita buka page hari ni, tiba-tiba terus kita boom buat FB Ads. Selalunya apa yang anda akan dapat, tiba-tiba jangan terpelik lah, ini orang Indonesia pun masuk, orang Singapura pun masuk. Sebab FB sendiri pun tak ada idea macam mana nak tolong anda. Okay, faham tak? Kenapa penting ni kena ada organic likers terlebih dahulu? Betul lah ini? Okay, bagus. Saya tak tipu Okay. Alright, so next. Okay, apa yang saya nak kongsikan dengan anda? Okay, so yang paling penting, ini pun anda dah banyak belajar, banyak teknikal yang anda belajar. Okay, so apa yang kita nak anda lakukan lepas ni adalah ada cabaran baru. Ada cabaran baru untuk anda semua, tapi kali ni kita tak peduli pasal post. Kita post, okay, post no problem. Kita bukan nak cari likers post. Okay? Tapi kali ni kita punya kempen dinamakan sebagai kempen likers di mana anda. Apa maksud kempen likers di mana anda ini? Okay? Sekarang saya nak anda kongsikan nama page anda dekat dalam grup EBLC selewat-lewatnya hari Khamis ni pukul 6 petang. Nanti saya akan announce kat dalam grup. Okay? Saya nak anda masukkan nama page anda kat dalam tu. Siapa yang bagi nama page sahaja yang consider bertanding untuk kempen ni. So saya tak pening kepala nak cari siapa yang terlibat. Saya nak semua, kalau ada 100 orang lah punya page, ataupun anda ada 3 page, anda nak masukkan dia 3, terpulang kepada anda. Okay, itu satu. Second, satu hari satu post berkenaan CNI, produk, bisnes, whatever, suka hati anda, #EBLC9. Okay, ini sudah sebagai syarat. Okay. Yang ketiga, cari seramai mungkin likers. Itu yang saya nak. Okay, organik ataupun paid terpulang pada anda. Anda nak post ke, anda nak invite secara manual ke, terpulang pada anda. Okay, sebab tu saya bagi sampai Khamis pukul 6 petang. Saya akan tengok likers semasa anda, itu paling lewat pukul 6 petang tu.
Dan saya akan start kira mulai hari Jumaat dan ke atas. Okay. So untuk ni kita akan bermula daripada esok sampai 22 bulan 9. Sampai 20 hari 20 hari. Okay. So kita akan cari siapa yang mempunyai likers paling banyak dalam masa 20 hari ni. So kalau sebelum ni anda ada 2,000 likers dah, saya tak kira 2,000 tu saya akan kira daripada kosong. So daripada 2 hari bulan, saya tak tahu lah 2 hari bulan mungkin tak lagi lah sebab saya bagi masa sampai Khamis 4 hari bulan. So daripada 4 hari bulan, 5 hari bulan ke atas tu, maknanya 4 hari bulan hari Khamis tu saya akan tengok berapa likers semasa anda. Okay, saya akan lock kat situ dan saya akan kembali balik pada 22 hari bulan 9 untuk check anda punya FB berapa ramai likers anda yang terkini. Alright. So pada mereka yang mempunyai likers paling banyak, dia adalah pemenang. So kita akan adakan hadiah juga untuk kempen ini. So sebenarnya ini bukan untuk kami tapi untuk anda sendiri. Macam saya beritahu tadi, lagi banyak likers anda, lagi tepat anda punya FB ads. So pastikan anda dapatkan seramai mungkin likers. Invite dulu saudara mara anda ataupun sepupu sepapan anda. Tapi kalau anda dah ada ramai likers kan, anda nak try boost page ataupun nak try FB ads, terpulang kepada anda. Open. Yang penting setiap hari selama mulai esok, mulai esok start buat posting biasa dalam page anda saja. Saya tak kira yang untuk personal account. Kali ni kita nak fokus pada page. Saya nak tengok lebih ramai CBO seperti anda, CNN Gumbus ni semua ada page sendiri. Nak nampak lebih profesional, nak bagi anda dapat lagi banyak income daripada situ. Boleh Alright. So nanti kita akan upkan mulai besok dan kita akan tutup pada hari Khamis untuk penyertaan kempen likers di mana anda. Okay. So cari page likers seramai yang mungkin. Alright, so settle untuk part kita pada malam ini. Sebelum kita berakhir, saya ada beberapa perkara saya nak kongsikan sebelum saya pass balik kepada Cik Mazlah. Okay, first sekali jangan lupa malam besok kita akan ada perjumpaan pengurus agensi dan ke atas pada jam 9 malam dan kita akan bersama-sama dengan seorang insan yang cukup luar biasa iaitu Cikgu Kan Asing, iaitu pakar motivasi antarabangsa dan juga merangkap director di CNI ini juga yang akan berkongsikan dengan anda tentang challenge untuk suku tahun yang keempat untuk bermula daripada bulan 9 sampai bulan 12 nanti. Okay, so take up the challenge. Apa challenge-nya, apa semua kita, ramai-ramai kita join Dan ini sebenarnya terbuka kepada AM ataupun agency manager dan ke atas, dan bagi mereka yang masih belum AM tapi anda betul-betul berkobar semangat untuk jadi AM dalam waktu yang terdekat ni dan nak tahu lebih lanjut apa challenge dia, pun digalakkan untuk sertai sekali perjumpaan ini pada malam besok. So pastikan anda tengok dalam grup WhatsApp region masing-masing, kita ada kongsikan link kat situ dan kita akan start buka pintu pagar sama macam BBIC juga pukul 8.50 malam. So pastikan ramai-ramai besok kita berada dalam perjumpaan pengurus agensi dan ke atas pukul 9 malam esok. Alright. So next, anda semua pun dah dapat dalam grup WhatsApp kalender untuk 1 bulan kita punya aktiviti dan anda boleh tengok sendiri dalam tu. Saya tak nak cerita detail, tapi untuk EBLC saya cuma nak terangkan kalau tengok dalam kalender 9-8 hari bulan tak ada kelas, tapi kita ada kelas kelas intensif. Nanti kita akan ceritakan dengan lebih detail melalui grup WhatsApp kita EBLC untuk kelas pada minggu depan. Alright. So seterusnya produk dan juga pada 22 hari bulan kita akan start Zoom ABLC untuk CAP. Alright. So yang lain FB Live, produk dan juga FB Live Wow dan sebagainya, e-boss anda boleh tengok dekat dalam kalender ni dalam WhatsApp group. Dan untuk minggu ni, hari ini adalah kelas yang pertama 1 September iaitu boostkan bisnes anda dengan FBX. Esok Zoom learning class untuk Chinese FBX part 2. Ada orang pun tengah belajar FBX. Tapi FBX dia orang lebih panjang lagi Saya ini basic, tapi kalau anda rasa kita perlukan kelas lebih detail, sila ajukan dalam grup BBLC. Kita boleh arrangekan benda tu, tak ada masalah tapi untuk mereka yang betul-betul sebab hari ini pun saya tengok ramai yang pening juga, kita stop dulu setakat ni. Tapi anda rasa kita perlukan lebih detail, lebih banyak info yang anda perlukan, kita boleh sambung untuk part 2, part 3 dan sebagainya terus. Okay, sebab kat luar sana kadang ambil masa 5-6 bulan untuk habis hadam pasal FBX ni saja Okey, pada hari Khamis kita akan ada CNI Wow live daripada Seremban. So pastikan anda semua berada di depan FB CNI Malaysia jam 3 petang So tengok apa hadiah yang kita nak bagi, apa surprise yang kita akan buat waktu FB live tu nanti. Pada hari Jumaat 4 September
ada Zoom training daripada Sifu kita, iaitu Thomas Scott dalam bahasa Mandarin berkenaan dengan CAP. Okey, dia akan kongsikan tentang CAP yang mana untuk Melayu nanti kita akan sediakan pada 22 hari bulan 9. Dan seterusnya pada hujung minggu ni hari Ahad kita akan ada Zoom Boss. Untuk Chinese juga Alex Tang dan juga bersama dengan Chua Song Wei, kita punya Pearl Agency Manager dan Diamond Agency Manager untuk Zoom Boss berkenaan dengan benda lah saya pun tak faham. Okey. Earn from home, earn from home untuk dapat pendapatan daripada rumah. Okey, so itu adalah aktiviti kita pada minggu ini. Alright. So setakat itu dulu perkongsian daripada saya, dan saya segala salah dan silap harap dimaafkan, dan saya paskan balik kepada Cik Mazlah. Terima kasih. Terima kasih Sifu Rizwan. Mungkin kita on, adakah masa ni kita on untuk ambil gambar, Cik Rizwan? Ya, so jadinya buka kamera semua, buka kamera semua sekali. So yes. Jadi Cik siapa ambil gambar? Cik Zaidi boleh? Zaidi boleh jadi. Okey, saya check semua dah buka video ya. Okey, ada dua page. Ini cara buat duit kan, kita buat duit. Boleh ke? Sign dia. Okey. Alright, untuk page yang pertama. Semua senyum. Okey. 1, 2. Okey, itu yang pertama. Sekejap untuk yang kedua pula. Okey, yang kedua. 1, 2, 3. Okey, dah. Alright, terima kasih kepada Cik Rizwan dan juga terima kasih kepada Miss Winnie kerana membantu kita untuk belajar lagi satu ilmu baru tentang pengiklanan di Facebook. Jadinya pertama mungkin juga malam ini adalah kali pertama anda memahami tentang pengiklanan di Facebook. Jadinya jangan takut bila mula-mula memang rasa susah. Jadi itulah sebabnya kita sentiasa akan membuat recording dan supaya anda dapat tahu, boleh dapat belajar balik semula. Okay, itu satu yang kita kena tahu. Kedua, the slide juga Cik Rizwan akan hantar je dalam grup, WhatsApp grup, ya, supaya anda boleh mengulang kaji melalui slide. Okay. Dan ketiga, sekiranya ada pertanyaan, ya, kalau segan, okay, anda boleh tanya, bagi lagi bagus. Ketiga, dalam grup untuk tanya supaya orang lain pun boleh belajar bersama-sama. Dan terakhir, boleh PM, ya, boleh PM. Boleh PM Cik Rizwan, dan juga kalau Cik Winnie, anda boleh PM lalu Facebook Malaysia. Pun boleh, boleh tercapai juga untuk memahami antara ini. Jadi di sini pertama sekali adalah anda perlu untuk continue dengan kita punya pembelajaran malam ini adalah anda perlu ada Facebook account untuk bisnes. Jadi ada page dia. Jadinya seperti Cik Rizwan beritahu, anda masukkan nama page anda di dalam WhatsApp group nanti, ya. Dan kemudian barulah kita boleh membantu dengan cabaran ini. Dan kita langsungkan juga mendapat likers secara organik dan juga secara ads. Jadi itu sedikit sebanyak. Yang penting kita belajar, yang penting kita selepas mendapat ilmu ini kita praktikkan dia. Kalau dalam bahasa itu acquire and apply. Jadi A and A, kita belajar dan juga kita mempraktikkan. Jadi seterusnya pastikan bagi AM ke atas, esok malam kita berjumpa lagi untuk bersama-sama, kerana pada start 1 bulan September kita ada satu kempen yang amat luar biasa untuk lagi menggerakkan bisnes anda, ya. Jadi kempen ini bermula daripada 1 September hingga kepada 31 Disember. Jadi pastikan sama-sama untuk tahu lebih lanjut, dan untuk sebagai agency manager, ketua, pemimpin dalam grup anda, kemudian anda boleh kembangkan kepada, perkongsikan kepada downline-downline anda. So itu saja untuk hari malam ini, dan sama-sama kita menggerakkan bisnes CNI kita. Selamat malam. Assalamualaikum.